Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Musi surau dan seluruh ahli jawatan kuasa, tuan-tuan haji, perempuan hajah, para ustaz, ustazah, muslimin dan muslimat, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaan daripadanya kita berpeluang untuk sama-sama hadir pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti kuliah maghrib 2 mingguan setiap hari Selasa yang pertama dan Selasa yang ketiga pada setiap bulan, untuk sama-sama kita mengikuti pengajian sirah para sahabat yang pernah menjadi khalifah selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajian ini adalah kesinambungan ataupun lanjutan daripada kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita tamatkan beberapa bulan lepas. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, 2 minggu lepas kita telah memulakan pengajian kita ini dengan kita mendengar pengenalan ataupun latar belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang merupakan khalifah yang pertama selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya pada 2 minggu lepas kita belum habis lagi tentang Abu Bakar. Malam ni kita akan sambung dan insya-Allah kita akan habiskan kisah Abu Bakar jadi khalifah, bagaimana perkembangan Islam di zaman dia sehinggalah kewafatan ataupun meninggal dunianya Abu Bakar setelah 2 tahun dia menjawab jawatan sebagai khalifah. Dalam pertemuan kita pada 2 minggu lepas, tuan-tuan sekalian, sebagai ulang kaji sikit ya, secara ringkas apa yang telah saya sebut pada tuan-tuan sekalian, saya berkongsi dengan tuan-tuan sekalian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi wafat, Nabi tak sebut siapa pengganti. Nabi tak sebut siapa pengganti. Kalau Nabi sebut siapa pengganti, nescaya dia akan jadi sunnah. Ketua berhak menyebut siapa pengganti. Ketua berhak menyebut pengganti. Ketua berhak menyebut pengganti. Perdana Menteri berhak menyebut pengganti. Perdana Menteri berhak menyebut pengganti. Akhirnya rakyat, ahli persatuan, ahli mesyuarat, orang awam tak ada hak untuk lantik ketua yang mereka nak. Maka tu salah satu hikmah besar Nabi wafat dalam keadaan Nabi tak sebut siapa pengganti. Artinya terserah kepada orang Islam bagaimana cara, kaedah, siapa yang layak, bagaimana cara mereka nak lantik kepimpinan, sesuaikan dengan zaman tersebut. Nak mesyuarat ke, mesyuarat agung tahunan ke, zaman moden hari ni ada sistem pilihan raya ke apa semua ke, silakan. Dan ulama bahaslah sistem ni sesuai ke tak sesuai, sesuai ke tak sesuai. Maka bagaimana Abu Bakar naik jadi khalifah? Abu Bakar naik jadi khalifah mesyuarat yang dianggotai oleh para sahabat di kalangan orang Muhajirin dan orang Ansar. Walaupun saya sebut sebelum ni, di peringkat awal nak naik nama Abu Bakar tu berlaku sedikit
perbezaan pendapat. Orang Muhajirin, orang Mekah, nak orang ni. Orang Ansar, orang Madinah, nak orang ni. Keluarga Nabi, nak orang ni. Akhirnya semua sekali bersepakat, bersetuju Abu Bakar lah yang layak menjadi khalifah yang pertama selepas daripada kewafatan Nabi SAW, atas beberapa alasan, atas beberapa hujah. Antaranya dia orang yang paling awal memeluk Islam. Dia Nabi pernah pilih dia jadi teman berhijrah ke Madinah. Dia orang kepercayaan Nabi. Waktu Nabi uzur, Nabi sakit tenat, Nabi banyak minta Abu Bakar yang gantikan tempat Nabi sebagai imam. Nabi tak suruh orang lain. Bermakna bila Nabi tolak dia jadi imam, bermakna dia ni orang kepercayaan. Maka atas hujah-hujah tersebut, atas kematangannya, kecerdiknya dia, kemampuannya dia, kewibawaan yang ada pada dia, Nabi pun banyak cenderung apa-apa benda beri tugasan pada dia, menunjukkan dialah yang layak jadi khalifah. Maka sahabat pun angkat Abu Bakar sebagai khalifah. Yang tu saya tak nak ulang panjang lagi lah. Malam ni kita nak sambung apa sumbangan Abu Bakar jadi khalifah. Sumbangan ni saya campur tuan-tuan sekalian. Sumbangan sebelum dia jadi khalifah dan sumbangan selepas dia diangkat menjadi khalifah. Yang pertama, saya tak pasti yang ni saya baca ataupun belum minggu lepas ni, tapi kalau saya dah baca dah, tak apalah, anggap sebagai ulangan lah. Antara sumbangan Abu Bakar, banyaklah sumbangan dia, cuma saya catatkan dalam slide saya ni sekitar 8 sumbangan besar Abu Bakar. Yang pertama, Abu Bakar lah yang telah mengislamkan 5 daripada 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Kita baca hadis Nabi kan, Nabi sebut ada 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Dijamin masuk syurga kan? Hak lain masuk juga, tapi melalui proses hisab lah. 10 sahabat ni dijamin masuk syurga. 5 daripada 10 orang itu diislamkan oleh Abu Bakar dengan izin Allah. Siapa dia 5 orang ni? Zubair bin Awam, Osman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. 5 orang ni masuk Islam melalui usaha Abu Bakar dengan izin Allah. Yang kedua, sumbangan Abu Bakar, dia banyak membebaskan orang Islam yang menjadi tawanan. Dia banyak memerdekakan orang Islam yang jadi hamba. Jadi nak bebaskan, nak merdekakan hamba ni kena keluar duit banyak, kena pergi bayar pada tuan-tuan hamba ni. Antara orang ataupun hamba yang memeluk Islam diseksa begitu teruk oleh tuan masing-masing, kemudian Abu Bakar keluarkan duit, beli, bebaskan dia, merdekakan dia. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dibebaskan, dimerdekakan oleh dibebaskan oleh Abu Bakar. Siapa tuan Bilal? Umayyah bin Khalaf. Yang kita baca kisah Bilal dalam sirah Nabi mula-mula dulu, tajuk-tajuk yang awal kita bincang dulu ya. Bilal adalah hamba yang paling awal memeluk Islam, sehingga tuannya Umayyah bin Khalaf heret ke tengah padang pasir, panas terik, tanggalkan baju, jemur di atas padang pasir sampai terkoyak-koyak kulit dia ni melecur panas padang pasir itu. Setiap hari disebat supaya kembali kepada sembahan mereka Lata dan Uzza, ataupun nak terus ikut Muhammad. Dan hampir setiap hari Bilal ni diletakkan batu besar di atas dada dia sehingga dia hampir-hampir mati kerana penyiksaan tersebut. Akhirnya Abu Bakar lah yang membeli Bilal daripada tuannya Umayyah bin Khalaf, lalu dibebaskan, dimerdekakan. Bukan sekadar Bilal, beberapa orang hamba-hamba yang lain, orang-orang Islam yang menjadi tawanan pihak musuh, Abu Bakar yang banyak beli dan bebaskan. Yang ketiga, sumbangan Abu Bakar, dia bersedia menerima tawaran Nabi, menerima pilihan daripada Nabi untuk menjadi teman berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila Nabi pilih Abu Bakar tak banyak cakap, jalan. Bila Nabi pilih ni orang yang Nabi percaya kesanggupannya, keimanannya, kemampuannya, pengorbanannya. Nabi tahu orang ni orang yang memang layak. Maka Abu Bakar jadi teman Rasulullah dalam perjalanan hijrah daripada Mekah ke Madinah. Yang kita baca kisah malam Nabi nak berhijrah, Nabi keluar daripada rumah senyap-senyap,
pemuda-pemuda gagah, pemimpin-pemimpin Quraisy kepung rumah Nabi. Setiap pemuda-pemuda gagah ni pegang pedang. Kalau Nabi keluar daripada pintu, serentak tikam Nabi, serentak bunuh Nabi. Akhirnya Nabi dapat berita itu, berita akan berlaku pengepungan rumah itu. Maka Nabi minta Sayyidina Ali ganti tempat tidur Nabi. Akhirnya Nabi berjaya keluar daripada rumah dalam keadaan selamat. Pemuda-pemuda yang kepung rumah Nabi tak sedar Nabi keluar, semuanya terlelap tidur. Akhirnya Nabi pergi ke rumah Abu Bakar dan Nabi keluar berhijrah bersama dengan Abu Bakar. Dan kisah Nabi keluar berhijrah dengan Abu Bakar ni Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat 40. Apa lagi sumbangan Abu Bakar? Waktu dia jadi khalifah, dialah yang sambung semula wasiat Nabi sebelum Nabi wafat. Beberapa hari sebelum Nabi wafat, apa dia? Beberapa hari sebelum Nabi wafat, Nabi arahkan pasukan tentera Islam bersiap untuk pergi ke Syam lawan kerajaan Rom, pihak Kristian. Rom ni agama Kristian. Mereka sudah melampau mengancam orang Islam di Madinah. Kalau di Rom dengar kata ada orang Islam di belah-belah pemerintahan mereka, bawah pemerintahan mereka memeluk Islam, mereka seksa orang-orang yang memeluk Islam. Ada pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang duduk dalam wilayah yang ditakbir oleh kerajaan Rom, dengar kata pembesar-pembesar, tokoh-tokoh ni memeluk Islam, mereka ditangkap, diseksa oleh kerajaan Rom. Artinya mereka sudah mencabar, melampau. Maka Nabi arahkan pasukan tentera Islam pergi ke Syam. Syam ni kawasan yang diperintah oleh kerajaan Rom. Siapa dia ketua tentera Islam? Nabi pilih Usamah bin Zaid. Umur baru 20. Usamah bin Zaid cucu angkat Nabi. Cucu angkat Nabi. Ayahnya Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Zaid bin Harisah anak angkat Nabi, Usamah bin Zaid cucu angkat lah. Jadi Nabi arahkan Usamah bin Zaid, kamu pimpin bala tentera yang besar ni pergi ke Syam. Kita nak beri amaran sikit pada kerajaan Rom. Dalam perjalanan Usamah bin Zaid menuju ke Syam, dapat berita Nabi sakit, tangguh pergi. Tunggu kok Nabi sihat. Tunggu dulu. Tunggu, akhirnya Nabi wafat. Maka pasukan tentera di bawah pimpinan Usamah tak pergilah ke Syam. Siapa yang sambung semula utuskan pasukan Usamah pergi ke Syam? Abu Bakar. Waktu dia naik jadi khalifah, dia yang teruskan amanah daripada Nabi ini, wasiat daripada Nabi ini, supaya angkatan tentera ni mesti diteruskan, dan diteruskan di zaman Abu Bakar jadi khalifah. Baik, seterusnya sumbangan Abu Bakar, dia terlibat dalam hampir semua peperangan. Hampir semua peperangan dia terlibat. Dan dia menginfakkan seluruh hartanya dalam perang Tabuk. Perang Tabuk ni perang yang terakhir Nabi pimpin, tahun ke-9 Hijrah. Kemudian selepas perang Tabuk tu, Nabi dah mula sakit, dah uzur. Tahun ke-10 tak pergi perang dah, tahun ke-11 tak pergi perang dah. Kemudian pertengahan bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah Nabi wafat. Jadi perang yang lah Nabi pimpin perang Tabuk tahun ke-9 Hijrah. Jadi Abu Bakar terlibat hampir semua perang. Dan dalam perang Tabuk dia infakkan seluruh hartanya untuk perang Tabuk. Sampai Nabi pernah tanya kepada Abu Bakar, kamu apa yang tinggal lagi? Abu Bakar kata, aku tak tinggal apa dah, tinggal Allah dengan Rasul. Tinggal Allah dengan Rasul. Hak lain harta benda habis diinfakkan untuk kerja Islam ni, termasuk peperangan. Yang keenam, apa dia sumbangan Abu Bakar? Zaman dia jadi khalifah, dia berjaya mengembangkan Islam sampai ke negara Parsi dan juga wilayah-wilayah yang diperintah oleh kerajaan Rom. Parsi kuasa besar pada waktu tu, Rom kuasa besar pada waktu tu. Rom Kristian, Parsi sembah api, agama Majusi. Dekat mana Rom pada hari ni? Rom ni di luar, ada Rom Timur, ada Rom Barat. Bila sebut kerajaan Rom ni, dia punya pemerintahan dia luah, kawasan dia ni Palestin,
Syria, Jordan, Lebanon, belah-belah situ lah. Itulah kerajaan Rom zaman dulu. Antara raja Rom yang terkenal Hercules. Ya. Baik, itu Rom, kuasa besar pada waktu itu. Yang kedua, kuasa besar pada waktu itu kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi pada hari ini di negara Iran. Itu kerajaan Parsi zaman dulu. Ada seorang sahabat Nabi berasal daripada Parsi, Salman Al-Farisi. Salman orang Parsi, Salman Al-Farisi berhijrah, kemudian datang ke Mekah, kemudian memeluk Islam, kemudian hijrah sekali ke Madinah. Salman Al-Farisi orang Parsi. Jadi zaman Abu Bakar berjaya mengembangkan Islam sampai ke Rom, wilayah-wilayah yang ditadbir oleh kerajaan Rom, dan juga sampai ke Parsi. Apa lagi sumbangan Abu Bakar? Abu Bakar di zaman dia lah berjaya dikumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, dalam satu buku. Kita tengok ni Quran ni dalam satu mushaf tu. Siapa mula susun jadikan satu mushaf itu? Abu Bakar lah. Asalnya Quran turun dalam keadaan peringkat-peringkat, surah demi surah, ayat demi ayat, sikit turun surah, sikit, sehinggalah 13 tahun di Mekah, 10 tahun Nabi dakwah di Madinah, genaplah, cukuplah Al-Quran turun dalam tempoh 23 tahun. Bila turun tu berperingkat-peringkat sikit-sikit, maka surah ni ada dekat rumah orang ni, rumah sahabat ni, dia tulis untuk simpanan dia. Ayat ni, surah ni ada dekat rumah isteri Nabi ni, ayat ni ada dekat rumah orang ni, surah ni ada dekat rumah orang ni. Turun dah lengkap dah 114 surah tu, cuma dia tak tersusun dalam satu buku. Baik, jadi macam mana kita nak dengar bacaan Al-Quran yang lengkap tu, yang 30 juzuk, yang 114 surah tu? Nak dengar, nak rujuk, kena rujuk sahabat-sahabat yang memang hafal 114 surah tu, yang hafal 30 juzuk tu. Jadi Quran belum dibukukan dalam satu buku. Kenapa? Nabi tak pernah suruh. Nabi tak pernah suruh bukukan Quran dalam satu buku. Tapi kenapa Abu Bakar disusun Al-Quran dalam satu buku, dalam satu mushaf? Atas nasihat daripada Sayyidina Umar. Kenapa berlaku demikian? Sebab dalam tempoh 2 tahun Abu Bakar jadi khalifah, 11 Hijrah sampai 13 Hijrah, ataupun tahun Masihinya 632 sampai 634 Masihi, 2 tahun. Dalam tempoh 2 tahun Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar tak banyak melakukan kerja-kerja buka wilayah baru. Perkembangan Islam di wilayah baru, kawasan-kawasan baru tak banyak zaman Abu Bakar. Bukan tak ada, tak banyak. Ada lah tadi, Rom, kawasan Rom, Parsi tadi, tapi tak berapa banyak zaman Abu Bakar. Pertama, kerana dia memerintah sekejap 2 tahun. Yang keduanya, kerana zaman Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun ni, dia disibukkan dengan 3 ujian. Apa dia? Munculnya Nabi palsu dan beribu pengikut Nabi palsu. Antara Nabi palsu yang terkenal Musailamah Al-Kadzab. Zaman Abu Bakar juga, Abu Bakar diuji dengan berpuluh ribu orang murtad keluar daripada Islam. Abu Bakar juga jadi khalifah, dia diuji dengan punya ramai orang tak nak bayar zakat. Lepas Nabi wafat, pakat tak nak bayar zakat pula. Nabi palsu, orang murtad, orang tak bayar zakat. 2 tahun Abu Bakar hadapi 3 masalah ni. 2 tahun Abu Bakar hadapi 3 ujian ini, menyebabkan zaman Abu Bakar ni zaman banyak berperang. Perang lawan Nabi palsu dan pengikut-pengikutnya, perang lawan orang murtad, perang lawan orang tak bayar zakat. Lebih daripada 10 kali peperangan. Lebih daripada 10 kali peperangan. Dan dalam peperangan-peperangan tersebut, banyak sahabat-sahabat Nabi yang hafaz Quran 30 juzuk itu syahid, mati syahid. Menyebabkan Sayyidina Umar bimbang. Bimbang dia? Bimbang takut Quran hilang. Kerana dia yang hafal Quran 30 juzuk bakat syahid belaka. Jadi takut Quran tu hilang nanti. Bukan semua orang hafal 30 juzuk.
Beratus orang yang hafal 30 juzuk tu, yang hafal 114 surah tu, syahid dalam perang lawan Nabi palsu, orang tak bayar zakat, orang murtad, menyebabkan Saidina Umar jumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah waktu tu kan. Umar lah yang menasihati Abu Bakar, Quran mesti dikumpulkan. Hak surah-surah yang ada tu kumpul. Ayat mana ada tu kumpulkan. Kena lantik beberapa orang ahli jawatan kuasa penulisan Al-Quran, tulis semula, salin semula. Salin dalam satu buku, satu mushaf. Di peringkat awal Abu Bakar rasa berat hati nak buat cadangan Saidina Umar tu. Kenapa dia? Nabi tak pernah suruh pun bukukan. Nabi tak pernah suruh bukukan Quran dalam satu buku. Takut buat benda bid'ah pula. Mereka-reka benda Nabi tak suruh buat. Kan? Tapi selepas Saidina Umar terang bagi penjelasan, yakinkan Abu Bakar pentingnya Quran tu disalin semula, disusun dalam satu buku, barulah Abu Bakar faham apa keperluan, apa kepentingannya. Abu Bakar setuju. Maka Abu Bakar panggil beberapa orang sahabat yang pernah menjadi penulis wahyu waktu Nabi hidup dulu. Antaranya Zaid bin Thabit. Ada beberapa orang sahabat yang lain. Panggil beberapa orang penulis wahyu yang pernah tulis wahyu waktu Nabi hidup dulu. Panggil. Baik, kamu jadi jawatan kuasa pengumpulan Al-Quran. Kumpul Quran, salin semula, masukkan dalam satu mushaf, satu buku lah kita kata. Sekitar setahun lebih siap. Bukan senang nak salin tu. Bukan senang nak salin. Bukan sekadar kumpul, mari salin. Bukan sekadar kumpul terus salin siap dalam satu buku. Oh, kalau macam tu tak payah 1 tahun setengah. Bagi 3-4 minggu selesai, sebulan habis kot. Kan? Quran pula bahasa Arab, mereka pula pandai menulis bahasa Arab. Apa sampai setahun lebih? Tapi kenapa ambil masa sampai 1 tahun lebih untuk tulis bukukan? Yang lamanya di mana? Semak. Yang lamanya di mana? Proses semak. Untuk memastikan tu memang ayat Quran yang pernah dapat daripada Nabi. Takut-takut tu bukan ayat Quran. Takut-takut orang mereka, siapa-siapa main reka ikut dan tulis apa-apa ayat. Maka jawatan kuasa yang tulis Quran tadi, antaranya sahabat Nabi Zaid bin Thabit tadi, bila mereka nak tulis sesuatu ayat Quran, mereka akan panggil 2 orang sahabat untuk jadi saksi. 2 orang sahabat dipanggil untuk menjadi saksi. 2 orang sahabat ni mengaku bahawa ini adalah ayat Quran yang kami pernah dengar daripada Nabi. Bayangkan, setiap ayat Quran kena ada 2 orang saksi. Setiap ayat Quran 2 saksi datang. Setiap ayat Quran 2 orang saksi. Nak semak, nak pastikan tu memang betul ayat Quran datang daripada Nabi. Nabi pernah baca ayat tu, kami pernah dengar. Nak semak satu ayat tu 2 orang saksi yang mengakui bahawa ni memang ayat Quran. Ni kami pernah dengar Nabi baca dalam semayang. Ni kami pernah dengar Nabi pernah baca dalam ucapan dia ke apa ke. Tak kira lah. Bayangkan 6,000 lebih ayat Quran. Nak semak, nak pastikan bila dibukukan nanti ni memang sahih daripada Nabi. Memang sahih, dengar Nabi pernah baca ayat ni. Tak nak siap-siap buku dia rupanya, oi bukan ayat Quran, Nabi tak pernah dengar pun Nabi baca ayat ni. Bayangkan 6,000 lebih ayat Quran yang kita duk baca hari ni. Telitinya sahabat untuk bukukan Quran. Inilah usaha Abu Bakar, pengorbanan waktu dia jadi khalifah atas nasihat daripada Umar Al-Khattab. Apa lagi sumbangan Abu Bakar zaman dia jadi khalifah? Sebagaimana saya sebut tadi, disebabkan Allah Ta'ala uji Abu Bakar ni, munculnya Nabi palsu, beribu pengikutnya, orang murtad berpuluh ribu, orang tak bayar zakat beribu tak bayar zakat. Maka 2 tahun Abu Bakar jadi khalifah, daripada tahun 11 Hijrah sehingga tahun 13 Hijrah itu, ataupun tahun Masihinya 632 sampai 634 Masihi itu, zaman Abu Bakar ni zaman pimpin perang pimpin perang saja. Ya, ada sekitar 11 pasukan tentera di zaman Abu Bakar. Lebih kurang ada 11 kali perang, 11 pasukan dihantar untuk perang orang tak bayar zakat, Nabi palsu dengan pengikut-pengikutnya dan orang murtad. Dalam 11 kali perang ni, ada satu perang yang paling besar
Namanya Perang Yamamah. Kenapa dinamakan Perang Yamamah? Sebab berlaku tu di satu tempat bernama Yamamah. Hari ini di dalam negara Arab Saudi lah. Perang Yamamah. Perang ni besar. Perang ni daripada sebelah perang, inilah perang paling besar, Perang Yamamah, yang menyaksikan dalam peperangan tersebut Nabi palsu berjaya dibunuh. Siapa dia? Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab. Al-Kazzab tu kita gelar dia, Nabi gelar dia Al-Kazzab. Al-Kazzab maksudnya apa dia? Yang pendusta, orang yang menipu, kaki menipu. Nama dia Musailamah bin Habib. Namanya Musailamah bin Habib. Dia pernah hantar surat kepada Nabi waktu dia hidup dulu, waktu Nabi hidup dulu. Dia mengaku jadi Nabi ni waktu Nabi Muhammad ada lagi. Dia mengaku jadi Nabi ni waktu Nabi Muhammad ada lagi. Dia dah mengaku jadi Nabi. Dia hantar surat kepada Nabi. Dia tulis di kepala surat tu, min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Daripada Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Dia mengaku dia Rasul juga. Dia beritahu Jibril pun turunkan wahyu untuk dia juga. Jadi disebabkan sama-sama dapat wahyu, kita bahagi kawasan lah. Aku jaga kawasan ni, kamu kawasan ni. Nabi balas surat dia, Nabi tulis min Muhammad Rasulillah ila Musailamah Al-Kazzab. Al-Kazzab tu Nabi gelar dia. Daripada Muhammad Rasulullah kepada Musailamah yang pendusta, yang menipu. Akhirnya lepas daripada Nabi wafat, di zaman Abu Bakar, dia punya kegiatan gerakan dia tu makin besar. Takdir Allah, Musailamah berjaya dibunuh dalam Perang Yamamah di zaman Abu Bakar jadi khalifah. Siapa dia bunuh Musailamah? Siapa bunuh Musailamah Al-Kadzab? Ingat kita mengaji sirah Nabi dulu. Bila Nabi hijrah ke Madinah, Allah Ta'ala turunkan ayat syariat perang, dibenarkan berperang. Apa dia? Perang besar kali kedua. Perang besar kali pertama Perang Badar, kali kedua Perang Uhud. Tak ingatlah? Perang Uhud. Dalam Perang Uhud, pak saudara Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib terbunuh, syahid. Siapa dia bunuh Hamzah? Wahsy, hamba kulit hitam. Hamba kepada siapa? Hamba kepada Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah itu siapa pula? Isteri kepada pemimpin Mekah, Abu Sufyan. Hindun binti Utbah tak puas hati. Dalam perang besar kali pertama, Perang Badar, pak saudara dia ada yang terbunuh. Dalam perang besar kali pertama, Perang Badar, maka nak balas dendam semula dalam Perang Uhud. Hindun binti Utbah, isteri kepada Abu Sufyan, dia ada seorang hamba kulit hitam nama Wahsy. Maka dalam Perang Uhud, Hindun upah Wahsy supaya bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi, panglima perang waktu tu. Maka Hamzah terbunuh. Siapa dia bunuh? Wahsy, hamba kulit hitam ni, hamba kepada Hindun binti Utbah. Lepas bunuh Hamzah, dibelah dada Hamzah, kemudian dikeluarkan dia punya jantungnya kan. Baik. Tak lama kemudian, Wahsy ni, hamba kulit hitam ni, masuk Islam. Dia masuk Islam. Dia dulu bukan nak bunuh sangat Hamzah tu, tapi kerana dia terima janji, tawaran daripada Hindun untuk dia tak nak jadi hamba dah, dia nak jadi orang merdeka. Jadi syaratnya dia diberi tugasan bunuh Hamzah. Selepas daripada itu dia dibebaskan. Selepas daripada dia laksanakan tugas dia itu, dia pun dibebaskan sebagai hamba. Satu hari Wahsy memeluk Islam. Wahsy memeluk Islam. Wahsy memeluk Islam, datang jumpa Nabi. Nabi tengok dia, Nabi menangis. Teringat Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi yang dia bunuh dulu. Menyebabkan Wahsy rasa bersalah. Lepas daripada Nabi wafat, naik Abu Bakar jadi khalifah, Wahsy terlibat dalam peperangan lawan Nabi palsu, orang tak bayar zakat dan orang murtad. Dan Wahsy berjaya membunuh Nabi palsu Musailamah Al-Kazzab.
Wahsy berjaya membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu itu. Nak tebus semula kesalahan dia waktu zaman sebelum dia memeluk Islam dulu. Dia bunuh pak saudara Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib ni Nabi sebut apa dia? Sayyidus Syuhada, penghulu para syuhada. Maksudnya mana-mana orang yang mati syahid atas dunia ni pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan bersama dengan ketua mereka. Siapa dia ketuanya? Hamzah. Sayyidus Syuhada, Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi zaman Abu Bakar, antara sumbangan dia utuskan 11 pasukan perang lawan Nabi palsu, orang tak bayar zakat, orang murtad. Perang paling besar perang Yamamah yang menyaksikan Nabi palsu terbunuh. Dan lebih 10,000 orang murtad terbunuh. Dan 1,200 sahabat Nabi syahid. Kita baca sirah Nabi dulu. 11 perang yang masuk, yang dalam kitab kita itu ada 11 perang. Cuba cari satu perang yang jumlah sahabat syahid lebih daripada 1,000. Mana ada? Semuanya puluh-puluh orang, belah-belah, puluh-puluh. Perang Badar 14 orang. Lepas tu adalah berapa puluh orang begitu kan. Lepas Nabi wafat, naik Abu Bakar jadi khalifah. Inilah perang yang jumlah sahabat syahid paling ramai. 1,200 orang syahid dalam perang Yamamah lawan Nabi palsu, orang tak bayar zakat, orang murtad. Di pihak musuh lagi ramailah, 10,000 orang murtad berjaya dibunuh. Sahabat Nabi 1,200 orang yang syahid ini dalam perang Yamamah, 400 orang daripadanya adalah penghafaz Quran. Yang tu yang Sayyidina Umar bin Khattab, yang menyebabkan Umar pergi jumpa Abu Bakar, nasihatkan pada Abu Bakar, Quran mesti disalin dalam satu buku, siapkan dalam satu masa. Bila siap, dinamakan Mushaf Abu Bakar. Mushaf Abu Bakar. Waktu tu tak ada titik, tak ada baris apa benda lagi pun. Dulu huruf dulu kan ada titik, ba dengan ta, macam mana nak bezakan? Orang Arab bolehlah bezakan, mereka tahu bahasa mereka. Cuba waktu tu Quran zaman tu sampai kat kita hari ni, jenuh. Titik, tanda baris atas, baris bawah, baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di depan, tanda harakat panjang, mat nak baca macam mana, waqaf nak baca macam mana, kalau wasal nak sambung macam mana, waqaf nak berhenti macam mana. Itu kan zaman Nabi dan para sahabat. Selepas daripada zaman tu baru simbol-simbol tu muncul. Zaman sahabat apa dulu, zaman Nabi mana ada benda tu. Baik, ini di antara sumbangan Abu Bakar selama jadi khalifah. Kalau boleh saya sebut sikit, walaupun kuliah di tempat lain kadang-kadang ada yang saya pancarkan ke depan untuk tunjuk satu jadual pada tuan-tuan sekalian. Zaman Rasulullah berapa orang wafat, zaman Abu Bakar siapa yang murtad, minta maaf, zaman Rasulullah siapa yang murtad, zaman Abu Bakar siapa murtad, zaman Umar kaum mana yang murtad. Ada saya buat dalam bentuk jadual, ada table gitu sikit lah, tapi tak apalah saya baca ya. Baik, kaum yang murtad. Bila sebut kaum ni artinya murtad ni berlaku jenis main kampung-kampung punya ni, bukan murtad jenis individu seorang dua ni. Zaman Rasulullah hidup sudah ada kaum yang murtad, puak-puak kabilah-kabilah yang asalnya memeluk Islam kemudian murtad kembali, dah ada. Zaman Nabi masih hidup. Zaman Nabi ada 3 kaum, 3 puak, 3 kabilah yang murtad. Pertama, Bani Mazhij. Dekat mana? Yaman. Murtad, satu puak, satu kabilah, satu kaum murtad. Kabilah Bani Mazhij murtad di Yaman. Bukan sekadar murtad, di situ pun muncullah nabi palsu, iaitu Aswad Al-Ansi nama dia. Aswad Al-Ansi, nabi palsu di Yaman. Dia ada pengikut dia, kemudian pakak murtad belakalah. Yang kedua, zaman Nabi hidup berlaku murtad besar-besaran di kalangan kabilah Bani Hanifah. Dekat mana kabilah Bani Hanifah ni? Di Yamamah, tempat berlaku perang tadi, di Arab Saudi lah, di Yamamah. Dan di situ muncul nabi palsu. Siapa dia? Musailamah Al-Kadzdzab tu. Musailamah Al-Kadzdzab tu di kawasan situ lah. Jadi kabilah yang murtad ni kabilah Bani Hanifah. Muncul nabi palsu di situ, Musailamah Al-Kadzdzab. Tempatnya di Yamamah. Kalau hari ni tengok dalam peta tu di Arab Saudi lah. Yang ketiga, kaum yang murtad waktu Nabi hidup, kabilah Bani Asad. Kabilah Bani Asad. Yang ni saya tak sempat semak tempat mereka di mana. Kabilah Bani Asad.
Dan muncul juga nabi palsu di situ, namanya Tulaihah bin Khuwailid. Tulaihah bin Khuwailid. Tulaihah bin Khuwailid. Muncul nabi palsu di situ. Di Yaman, di Yamamah. Kemudian yang ketiga tu saya tak sempat semak tempat dia. Ni zaman Nabi hidup. Naik Abu Bakar jadi khalifah, lagi banyak kaum ataupun kabilah puak-puak yang murtad ni. Ada 7 kaum. Bani Fazar, Bani Ghatfan, Bani Salim, Bani Yarmoq, Bani Tamim, Bani Kindah, Bani Bakar. Ada 7 kaum yang murtad. Menariknya tuan-tuan sekalian, salah satu daripada kaum yang murtad di zaman Abu Bakar ni namanya kabilah Bani Tamim, puak Bani Tamim. Dalam puak Bani Tamim ni ada seorang perempuan. Dalam puak Bani Tamim ni, kabilah Bani Tamim ni yang murtad ni, ada seorang perempuan di situ. Namanya apa dia? Sajah At-Tamimi. Orang Bani Tamim. Maka dia digelar Sajah At-Tamimi. Dia mengaku jadi nabi perempuan pula dah. Dia jadi nabi perempuan. Sajah At-Tamimi. Bila dia mengaku jadi nabi perempuan, dia berkahwin dengan siapa? Dia berkahwin dengan Musailamah Al-Kazzab tadi. Laki dia nabi, dia pun jadi nabi. Musailamah Al-Kazzab tadi daripada kabilah Bani Hanifah, tempatnya di Yamamah. Sajah At-Tamimi ni dia daripada kabilah Bani Tamim. Dia mengaku jadi nabi perempuan pula, berkahwin dengan Musailamah. 7 kaum yang murtad di zaman Abu Bakar. Bani Fazar, Bani Ghatfan, Bani Salim, Bani Yarmoq, Bani Tamim, Bani Kindah dan Bani Bakar. Baik, bila Abu Bakar meninggal dunia, naik Umar jadi khalifah, kita tengok jasa Abu Bakar, perang orang murtad ni sungguh-sungguh kesannya dirasai oleh Sayyidina Umar waktu Sayyidina Umar jadi khalifah. Tak banyak orang murtad di zaman Abu Bakar. Murtad hak jenis besar-besaran ni lah, individu tu ada. Hak jenis satu kaum ni tak banyak. Zaman Umar ada satu kaum yang murtad. Ketuanya, tokohnya bernama Al-Ghani. Al-Ghani dan pengikut dia ada berapa orang. Maka sebab tu 10 tahun Sayyidina Umar jadi khalifah. Nanti kita bincang cerita tentang Umar nanti. 10 tahun Umar jadi khalifah. Zaman Umar ni kita dengar zaman perkembangan Islam. Islam sampai ke sini, sampai ke sini, sampai ke sini. Kerana dia Umar tak disibukkan dengan 3 masalah ni. Nabi palsu, orang tak bayar zakat, orang murtad. Baik. Kaum yang murtad zaman Nabi saya dah sebut, kaum yang murtad zaman Abu Bakar, kemudian sedikit kaum yang murtad zaman Umar jadi khalifah. Kita tengok 11 pasukan perang yang disiapkan oleh Abu Bakar waktu Abu Bakar jadi khalifah ni. 11 pasukan ni. Yang pertama, pasukan pertama Abu Bakar lantik panglima perangnya Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid. Pasukan pertama untuk perang kali pertama ni Khalid Al-Walid jadi panglima perang. Dia dihantar ke mana? Dia dihantar ke perkampungan Bani Asad di daerah Najat dalam Arab Saudi. Dan dia juga dihantar ke perkampungan Bani Tamim di Najat juga di Arab Saudi. Ya, baik. 2 kaum ni murtad. Bani Asad di Najat dan Bani Tamim di Najat. Bani Asad, nabi palsunya Tulaihah bin Khuwailid. Yang saya sebut tadi, yang saya tak tahu tempat mana tadi. Tulaihah bin Khuwailid. Dia di Najat. Ya. Jadi Khalid Al-Walid dihantar ke 2 tempat. Perkampungan Bani Asad di Najat dan perkampungan Bani Tamim di Najat. Perkampungan Bani Asad, nabi palsunya Tulaihah bin Khuwailid. Perkampungan Bani Tamim, nabi palsunya Malik bin Nuwairah. Malik bin Nuwairah, nabi palsu. Yang kedua, panglima perang yang kedua yang disiapkan oleh Abu Bakar, panglima perang yang kedua iaitu Ikrimah, anak Abu Jahal. Abu Jahal lawan Nabi sampai mati, sampai dia terbunuh dalam perang Badar tahun kedua Hijrah. Kena ingat, anak Abu Jahal memeluk Islam. Ikrimah memeluk Islam. Ikrimah anak Abu Jahal. Zaman Abu Bakar jadi khalifah, lawan nabi palsu, nabi orang murtad, orang tak bayar zakat, dia salah seorang panglima perang. Ikrimah anak Abu Jahal, dia dihantar ke perkampungan Bani Hanifah di Yamamah, Arab Saudi. Dilawan dengan siapa? Dilawan dengan nabi palsu di situ, Musailamah Al-Kazzab tadi.
namanya Musailamah bin Habib Al-Kazzab tu Nabi gelar dia pendusta, kaki menipu. Musailamah bin Habib. Jadi anak Abu Jahal, Ikrimah anak Abu Jahal, jadi panglima perang, dihantar ke perkampungan Bani Hanifah di Yamamah. Nabi palsu di situ Musailamah bin Habib. Kemudian sahabat Nabi bernama Syarjil dihantar ke Yamamah juga. Sahabat Nabi bernama Tarifah bin Hajiz. Tarifah bin Hajiz ni dihantar ke dua perkampungan. Pasukan dia dihantar ke dua perkampungan. Perkampungan Bani Sulaim dan perkampungan kabilah Hawazin. Ya, sahabat Nabi bernama Tarifah bin Hajiz dihantar ke perkampungan Bani Sulaim dan perkampungan kabilah Hawazin. Sahabat Nabi yang jadi panglima perang lagi, Amru bin Al-As. Dia dihantar pergi ke belah utara. Dia dihantar ke perkampungan kabilah Qaza'ah, kabilah Wadi'ah, kabilah Al-Harith, dan beberapa kabilah-kabilah yang lain. Belah-belah utara, di belah utara Madinah. Ya, perkampungan Qaza'ah, Wadi'ah, Al-Harith dan lain-lain. Sahabat Nabi yang jadi panglima perang lagi, Khalid bin Sa'id, dia dihantar ke Syam, Syria. Murtad di sana banyak, orang tak bayar zakat, ya. Khalid bin Sa'id dihantar ke Syam. Sahabat Nabi bernama Al-Ala bin Al-Hadrami. Al-Ala bin Al-Hadrami, dia dihantar ke perkampungan kabilah Abdul Qais dan Rabi'ah. Dekat mana kabilah ni? Dua kabilah ni di negara Bahrain. Murtad kat situ banyak, ya. Sahabat Nabi Al-Ala bin Al-Hadrami dihantar ke perkampungan kabilah Abdul Qais dan Rabi'ah di Bahrain. Sahabat Nabi yang berikutnya Khuzaifah bin Muhsin. Khuzaifah bin Muhsin dihantar ke Diba. Diba ni di mana? Diba ni di Oman pada hari ini, negara Oman. Kemudian sahabat Nabi yang berikutnya Arfajah bin Harsumah. Arfajah bin Harsumah dihantar ke Mahrah, satu tempat bernama Mahrah, ya. Arfajah bin Harsumah dihantar ke Mahrah. Kemudian sahabat Nabi bernama Al-Muhajir bin Abi Umayyah. Al-Muhajir bin Abi Umayyah ni dia dihantar ke dua tempat di negara Yaman. Dua tempat di negara Yaman, pertama Sana'a, yang kedua Hadramaut di Yaman. Ya, sahabat Nabi bernama Al-Muhajir bin Abi Umayyah dihantar ke Sana'a dan Hadramaut di Yaman. Di situ ada Nabi palsu, Al-Aswad Al-Ansi, Nabi palsu di situ. Dan sahabat Nabi yang terakhir jadi panglima perang di zaman Abu Bakar, namanya Suwaid bin Muqrin. Suwaid bin Muqrin dia dihantar ke Yaman juga. Nama tempat di Yaman itu iaitu Tuhamah. Dia dihantar pergi ke situ. Baik, ni sebelah pasukan yang dipersiapkan oleh Abu Bakar zaman dia jadi khalifah untuk lawan orang murtad ni, Nabi palsu, ya. Baik, zaman tersebut banyaklah hasil peperangan yang berlaku, tuan-tuan sekalian, ya. Contohnya perang yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid, ya, panglima perang yang pertama Khalid Al-Walid. Ribuan orang murtad berjaya dibunuh, ya. Pasukan musuh ketika itu 40,000 orang. 40,000 orang pasukan musuh dan ribuan berjaya dibunuh. Nabi palsu ketika itu nama Tulaihah bin Khuwailid tadi cabut lari. Tak lama kemudian Tulaihah bin Khuwailid ini bertaubat, masuk Islam. Kemudian dia terlibat dalam peperangan bersama orang Islam lawan kerajaan Parsi. Akhirnya Tulaihah, Nabi palsu ni syahid. Pernah jadi Nabi palsu, lari, bertaubat, masuk Islam, terlibat berperang antara orang Islam lawan kerajaan Parsi yang sembah api tu. Dia syahid dalam peperangan tersebut. Perang Nahwan nama dia, peperangan Nahwan. Dia syahid. Nabi palsu asalnya. Apa dia lagi hasil perang, antaranya perang Yamamah yang dipimpin oleh anak Abu Jahal tadi, Ikrimah anak Abu Jahal. Ini perang paling buruk sekali dalam sejarah di zaman Abu Bakar, ya. Jumlah kematian sangat besar. Orang yang murtad berjaya dibunuh 10,000 orang. Sahabat Nabi yang syahid 1,200 orang. Daripada 1,200 tersebut 400 penghafaz Quran.
400 penghafaz Quran. Musailamah Al-Kazzab, nabi palsu, berjaya dibunuh dalam perang Yamamah. Isterinya Sajah At-Tamimi tadi lari pergi ke Iraq. Tak lama kemudian patah balik, bertaubat, masuk Islam. Isteri dia tadi hak mengaku jadi nabi tadi, Sajah At-Tamimi, akhirnya masuk Islam. Ya. Dan perang besar daripada sebelah perang tadi, antara hasilnya perang di Bahrain itu. Di Bahrain tu siapa dia yang pimpin tadi? Sahabat Nabi bernama Al-Ala bin Al-Hadrami. Yang ni musuh pakat cabut lari lintah laut, menyeberangi laut. Ini di antara hasil perang-perang daripada sebelah peperangan yang dipimpin oleh para sahabat zaman Abu Bakar jadi khalifah. Bila Abu Bakar tegah sungguh lawan Nabi palsu, orang murtad, orang tak bayar zakat, akhirnya kesannya dirasai oleh khalifah-khalifah berikutnya. Umar tak berhadapan sangat dengan masalah Nabi palsu, orang tak bayar zakat, orang murtad. Ada, tak banyak lah. Begitulah juga zaman Osman, zaman Ali. Tapi setiap khalifah tu, bila mereka naik jadi khalifah, adalah ujian masing-masing di zaman masing-masing. Abu Bakar ujiannya 3 benda ni. Umar ada ujian dia zaman dia jadi khalifah, nanti kita akan tengok lah. Osman begitu juga, Ali pun ada ujian juga. Akhirnya sampailah waktu yang Allah Ta'ala tetapkan. Setelah 2 tahun Abu Bakar jadi khalifah, daripada tahun 11 hingga 13 Hijrah, ataupun 632 sampai 634 Masih, Abu Bakar pun meninggal dunia. Abu Bakar meninggal dunia pada hari Isnin 22 Jamadil Akhir. Ni bulan kita duduk ni, Jamadil Akhir ya. Ya, Abu Bakar meninggal dunia pada hari Isnin 22 Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah, di usianya 61 tahun, setelah diserang demam panas yang agak teruk. Demam panas. Ya, kemudian Abu Bakar meninggal dunia setelah berjasa, berkorban dengan cukup luar biasa dalam tempoh 2 tahun jadi khalifah, dan beberapa tahun dia memeluk Islam, berkorban bersama dengan Nabi dan para sahabat yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati Abu Bakar dan mereka yang bersama dengan Nabi SAW yang telah memberikan jasa yang kita tidak mampu membalasnya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita dengan mereka yang pernah memberikan jasa kepada kita yang cukup banyak, insya-Allah. Allah Ta'ala alam, cukup sekadar itu dulu untuk malam ni. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk khalifah yang berikutnya, iaitu Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sekadar itu dulu, aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin.